Peace be upon you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para pendengar yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin berkongsi berkenaan dengan adab-adab tak kala kita hendak pergi melancong atau kita hendak pergi bermusafir. Yang pertamanya, sudah pastilah apabila kita hendak pergi bermusafir atau melancong ke sesuatu tempat, kita perlu memperbetulkan nawaitu dan matlamat serta tujuan untuk kita pergi menuju ke sesuatu daerah ataupun destinasi itu. Kerana Nabi SAW menyebutkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan, qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Yang bermaksud sesungguhnya setiap amalan itu akan diganjari berdasarkan kepada niat kita. Dalam firman Allah yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, pergilah kamu melata dan berjalan di atas muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesan akibat yang telah kami timpakan kepada orang-orang yang berdusta. Dalam arti kata yang lain, apabila anda hendak pergi melancong, janganlah sekadar anda pergi berniat untuk melihat negara orang sahaja atau untuk anda mengisi kekosongan jiwa anda. Tetapi letakkanlah, kita ubah sedikit, kita jadikan tujuan kita pergi itu untuk mengenal bangsa lain, untuk mengenal agama lain, untuk mengenal budaya di negara lain, untuk mengetahui, untuk melihat kebesaran ciptaan Allah Ta'ala di negara di tempat yang lain. Sekurang-kurangnya kita telah menjadikan pelancongan kita itu dan perjalanan pemusafiran kita itu sebagai satu ibadah. Ini yang pertama. Yang keduanya, hendaklah kita membuat persediaan dan persiapan dari sudut fizikal, material dan juga rohani kita. Persiapan dari sudut fizikal itu sudah pastilah persiapan dari sudut kita membuat, kita menyiapkan ubat-ubatan, pakaian yang cukup, kita kena tahu tempat sejuk, tempat panas, pakaian yang menutup aurat, dan kita membawa pakaian yang memudahkan kita untuk berwuduk, pakaian yang memudahkan kita untuk salat di mana-mana sahaja, kita membawa alat-alatan wuduk, ataupun kita bersedia untuk memakai khuf ataupun stokin untuk memudahkan kita berwuduk apabila kita sampainya waktu salat untuk kita menunaikan ibadat salat, spray wuduk dan sebagainya. Dari sudut material pula, kita perlu membawa kecukupan wang yang mencukupi supaya kita tidak terputus bekalan untuk kita pulang semula ke tanah air kita. Kemudian yang ketiganya juga dari sudut aspek keselamatan, aspek takaful, aspek insurans yang perlu kita ambil. Ini semua termasuk dari sudut garis panduan agama yang dituntut kepada kita. Dan sudah pasti dari sudut kerohaniannya pula, Allah perlu untuk sebelum kita bermusafir, kita buat istikharah. Kemudian kita buat solat sunat taubat supaya Allah permudahkan perjalanan kita pergi dan pulang. Dan yang ketiganya, sebelum kita nak pergi bermusafir, kita kena tunaikan dan pulangkan semua hak-hak yang masih ada, hak orang lain di tangan kita. Seperti kita masih lagi ada barangan yang kita pinjam, yang belum kita pulangkan, dan yang seumpama dengannya, seharusnya kita pulangkan terlebih dahulu, tinggalkan wasiat, ada duit fulan bin fulan yang masih di dalam simpanan kita, yang kita diberikan amanah, supaya kita dapat memberikan pengetahuan kepada waris kita jika apa-apa berlaku kepada diri kita dalam pelancongan itu, maka sudah pastilah kita akan pergi dalam keadaan yang penuh sejahtera kerana segalanya telah diurus dengan sempurna. Ini kalau kita lihat contohnya dalam hadis, dalam sirah menunjukkan ketika Nabi SAW nak pergi berhijrah, Nabi telah tinggalkan barangan-barangan milik orang-orang kafir Quraisy kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan Nabi juga telah membuat persediaan dan persiapan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, memilih waktu yang sesuai untuk pergi bermusafir dan sebagainya menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah.
Dan yang ketiga, sudah pastinya adabnya kita perlu untuk berdoa kepada ahli keluarga dan waris yang kita hendak tinggalkan dia di tanah air ini. Di samping mereka, ahli keluarga kita juga berdoa kepada kita. Antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah astaudi'ukumullahu dinataka wa amanataka wa khawatima amalika, atau disebutkan dalam riwayat yang lain daripada Ibnu Umar, astaudi'ukumullah allazi la tadhi'u wada'i'uhu, yang bermaksud aku serahkan kalian di dalam jagaan Allah Ta'ala supaya Allah jaga agama kalian, Allah Ta'ala jaga urusan kalian, dan Allah Ta'ala matikan kalian dalam pengakhiran yang baik. Dan satu lagi doa tadi, aku meninggalkan kalian di dalam jagaan Allah yang tidak pernah hilang dan tidak pernah rosak benda yang dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, yang keempat adalah kalau sebolehnya kita nak pergi melancong, elakkan kita pergi melancong secara keseorangan atau bersendirian. Lebih baik kalau kita nak pergi melancong ke sebuah negara, ke sebuah tempat yang kita tak familiar, yang kita tak biasa, lebih baik kita pergi dalam kumpulan, kita daftar pergi musafir dalam grouping, ataupun bersama dengan ahli keluarga ramai-ramai, ataupun teman-teman kita, barulah lebih meriah, ya. Kerana ada di sana hadis yang mana Nabi menyebutkan, lau ya'lamun nasu bil wahdah ma sara bilailin wahdah. Kalau seseorang itu tahu apa implikasi kalau dia bermusafir dalam keadaan bersendirian, maka dia tidak akan bermusafir dalam keadaan berseorangan. Sebaliknya, kalau kita bermusafir atau melancong dalam kelompok yang ramai, cuba kita lantik salah seorang menjadi ketua bagi guider kita di dalam tour guide kita di dalam perjalanan itu. Ini di antara sunnah yang mana Nabi kata, fa idza kharaja ahdukum bitsalatsah falyu'ammir minkum ahaduhu. Apabila kamu keluar 3 orang dan ke atas, maka hendaklah kalian melantik seorang untuk menjadi ketua kalian, memimpin kalian di dalam pemusafiran tersebut. Kemudian yang seterusnya, yang kelima yang dianjurkan adab kita untuk pergi melancong dan bermusafir, hidupkan suasana dan juga amalan sunnah-sunnah Nabi SAW, doa-doa dan zikir-zikir yang maksur daripada baginda dalam sepanjang pemusafiran kita dan perlancongan kita, supaya menjadikan ia dalam bentuk suatu ibadah, dan lebih kita bukan sekadar dapat menikmati keseronokan perjalanan, tetapi juga kita dalam masa yang sama kita memperoleh pahala dan ganjaran. Antara sunnah Nabi SAW yang boleh kita amalkan, seperti Nabi anjurkan kita bila pergi mendaki, kita bertakbir. Apabila kita menurun, kita kita bertahmid, dan apabila kita berjalan dalam keadaan rata, kita bertasbih. Maka ini salah satu daripada amalan yang Nabi ajarkan kepada para sahabat tak kala para sahabat bermusafir bersama-sama dengan Nabi SAW. Dan kalau kita nak bermusafir, kalau boleh kita pilih rakan-rakan yang saleh, atau rakan-rakan yang berilmu, atau rakan-rakan yang ada pengalaman, atau rakan-rakan yang dia ada connection, yang mana dia banyak networking ataupun connection dengan orang-orang yang tempat untuk kita pergi tuju itu, supaya mempermudahkan perjalanan kita itu, ya. Baik. Kerana Nabi sebut, la tusahib illa mu'minan wa la ta'kul illa ma'at taqi. Jangan kamu pergi berjalan bersahabat melainkan bersama orang beriman, dan janganlah kamu makan sesuatu makanan melainkan kamu makan bersama dengannya orang-orang yang bertakwa. Baik. Antaranya lain juga, kita amalkan doa menaiki kenderaan. Dalam masa yang sama juga, sepanjang orang-orang yang bermusafir ini, jangan dia terlepas mengabaikan peluang untuk berdoa. Sepanjang kita berjalan, sepanjang kita bermusafir, ambil peluang itu untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kerana doa orang yang sedang dalam keadaan bermusafir itu mustajab. Nabi sebut, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang mana Allah tidak tolak dia punya permintaan dan doanya. Salah seorang daripadanya da'watul musafir,
iaitu doa orang yang bermusafir. Jadi sebab tu orang yang bermusafir ada adab dia, orang-orang yang melancong, yang pergi melancong ada adab dia. Jangan apabila kita dalam keadaan dalam pelancongan itu atau dalam keadaan melancong itu, jangan kita mengungkap perkataan-perkataan yang buruk. Kerana kadang-kadang perkataan itu boleh jadi satu doa yang akhirnya jadi backfire, yang akhirnya menjadi satu bebanan kepada perjalanan kita itu sendiri. Kerana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah pergi bermusafir dengan para sahabat dalam satu kumpulan. Maka ketika itu ada seorang wanita yang bersama dengan Nabi, yang mana untanya telah mengalami masalah. Ya, jadi dia maki unta dia itu, dia laknat unta dia. Maka tak kala Nabi mendengar, Nabi mengatakan, keluarkanlah wanita ini daripada kumpulan grup musafir kita, kerana tidak ada lagi keberkatan kita di dalam pemusafiran ini, kerana dia telah berdoa laknat dan dikhawatiri Allah menurunkan laknat itu, ya. Sebab tu kita perlunya kita musafir ramai-ramai, jadi boleh saling ingat mengingati antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keenam, kalau boleh dalam sepanjang kita bermusafir, kita jauhkan daripada kita mengunjungi ataupun kita mengagungkan atau kita bermegah-megah dengan perkara-perkara yang melambangkan simbol syirik ataupun yang mengandungi unsur syirik. Umpamanya macam kita pergi ke church, kemudian kita bermegah-megah bergambar di hadapan patung Jesus ataupun patung salib. Contoh kita pergi di Itali dan sebagainya. Ataupun kita pergi ke tempat-tempat rumah ibadat orang-orang yang agama lain, dalam keadaan kita macam bermain-main berseluruh, macam kita sedang membuat tanda-tanda kita sedang memuja ke, ataupun isyarat yang menunjukkan kita seolah sedang menyembah ke, dan seumpama dengannya, maka cuba elakkan. Demikian juga kita kadang-kala bergambar dan bermegah-megah dengan patung-patung lilin di kalangan artis-artis Hollywood. Kadang-kadang ada orang yang pergi bermusafir, dia bergambar dengan patung-patung lilin artis-artis yang antarabangsa. Bukan tidak boleh bergambar itu, tetapi yang salahnya apabila kita menjadikan simbol patung itu sebagai satu kemegahan dan juga sebagai satu kita punya penghormatan. Sedangkan Nabi SAW apabila Nabi ditunjukkan kepada Nabi patung, maka Nabi berkata dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya antara orang yang teruk siksaannya pada hari kiamat adalah al-musawwirin, iaitu orang-orang yang memahat dan membuat patung, ya. Ini patung yang memiliki makhluk yang berroh dan juga mirip dan seiras seperti makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain juga Nabi menyatakan ketika Nabi menghantar para sahabat untuk menakluki Taif, Nabi memberi wasiat, jangan kamu melihat ada sebarang patung, melainkan kamu pecahkan dia, dan kubur yang dibina, melainkan kamu ratakan dia. Okey, baik, itu di antara contoh-contohnya. Dan kita jauhi daripada berbuat perkara-perkara mungkar dalam sepanjang pemusafiran kita, kerana itu menghilangkan keberkatan dan nilai ibadat dalam perjalanan kita itu, juga dalam masa yang sama mengundang kepada musibah dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, kalau boleh kita jaga perkara-perkara yang fardu dalam sepanjang kita pergi melancong. Jangan abaikan perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib asasnya sudah pastilah jaga solat 5 waktu. Walaupun kita boleh jamak dan qasar, sebelum kita nak pergi musafir, belajar dulu hukum jamak qasar. Kadang-kadang ada orang buat jamak qasar salah. Syarat dia, berapa tempoh dia, jarak perjalanannya. Jadi kita kena cukupkan, saya dah sebut di awal tadi, persediaan rohani kita, iaitu dari sudut ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan solat jamak dan qasar. Dalam masa yang sama kita kena ada juga ilmu berkenaan dengan macam mana kita nak berwuduk dalam keadaan kalau tidak ada tempat yang tertutup, seperti memadai untuk kita sapu di atas ketayap kita, atau wanita di atas tudungnya sahaja daripada dia menanggalkan rambutnya, dan boleh menyapunya dia di atas tokennya. Maka semua ini perlu kepada persediaan kefahaman ilmu sebelum kita pergi melancong dan sebelum kita pergi bercuti.
Sudah pastilah juga yang berikutnya, yang wajib juga, yang fardu, kita kena pastikan dalam kita pergi melancong, tempat-tempat yang kita nak pergi makan, tempat-tempat yang kita nak pergi minum, dan minum petang, makan malam dan sebagainya, pastikan ia adalah halal. Kita order makanan yang halal, kita beli makanan yang halal, yang tidak ada padanya unsur haram atau zat yang haram, ya. Dan kalau boleh kita cuba elakkan yang ada unsur syubhat, melainkan kalau sekiranya di tempat yang kita pergi tuju itu tidak ada tempat yang betul-betul solid jual benda yang halal semata-mata, melainkan dia campur. Ada menu dia jual benda yang haram, ada menu dia jual benda yang halal, maka dalam tak kala ketika itu kita tidak ada pilihan, melainkan boleh untuk kita mengunjungi restoran seperti itu. Yang pentingnya kita mengambil sumber yang halal dan pastikan ramuan kandungan di dalamnya juga adalah halal. Walaupun kadang-kadang orang bertanya, kita tak tahu dapurnya berkongsi ataupun tidak, maka kaedah fiqh menyatakan al-hurmatu idza lam tata'ayyan tahil. Benda yang haram selagi mana tidak jelas keharamannya, maka hukum asalnya adalah halal. Melainkan jelas kita nampak dapurnya berkongsi, yang mana kita tak tahu sebab kita tak ada autoriti untuk memastikan hal itu, ya. Yang pastinya dia kata dia ada jual benda yang halal, ada logo halal, tapi dalam masa yang sama dia juga ada menyediakan ruang untuk benda yang haram, ya. Baik. Kemudian yang seterusnya, sudah pastilah dalam kita bermusafir jangan abaikan amalan-amalan sunat. Kita boleh solat sunat di atas kenderaan walaupun tanpa berdiri, kerana Nabi SAW menunaikan solat sunat baginda di atas unta baginda, ya. Kita juga perlu untuk mengerjakan solat sunat safar, yakni setelah kita sampai ke destinasi yang telah kita tuju, maka benda yang pertama yang Nabi anjurkan kepada kita sebagai lambang syukur kerana Allah telah selamatkan perjalanan kita adalah kita tunaikan solat sunat safar 2 rakaat sebelum kita berangkat, dan setelah kita tiba di destinasi kita itu, kita tunaikan juga solat sunat safar 2 rakaat. Dan juga ada satu doa yang saya nak kongsikan di sini yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang baik, menyatakan apabila Nabi sampai di satu tempat daerah kampung yang Nabi tak tahu penduduknya di tempat itu baik atau tidak baik, maka Nabi membacakan doa Allahumma rabbus samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbur riyahi wa ma dharaina as'aluka khaira min hadhihi al-qaryah wa khairi ahliha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa ma fiha. Yang memberi maksud, Engkaulah Tuhan, empunya 7 petala langit dan bumi yang mana tempat kami berteduh, dan Engkaulah Tuhan yang menggerakkan angin dan apa yang berjalan dengannya, dan aku memohon kebaikan kampung yang aku lewati ini dan penduduk kampungnya, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada kejahatan kampung ini dan penduduknya. Kalau nak lebih mudah, baca doa dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, bila sampai ke satu tempat yang baru, kita nak elak minta daripada apa-apa kejahatan. Kadang-kadang tempat negara orang ni kita tak tahu kan apa-apa selok belok dia. Jadi kita nak minta supaya tidak ada apa-apa kecelakaan dan kesulitan yang kita hadapi, bacalah sekurang-kurangnya doa yang Nabi ajarkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bila disampai di satu tempat, melainkan tidak akan ditimpakan kepadanya sebarang mudarat dan juga keburukan, ya. Baik, yang terakhir, pilihlah waktu perjalanan yang terbaik. Nabi kata alaikum biduljah, hendaklah kamu memilih waktu awal, sama ada kita bermusafir bertolak di awal pagi atau kita bermusafir bertolak di awal malam. Cuma ada satu hadis Nabi sarankan kita pergi bermusafir pada pagi Khamis, kalau nak pilih hari lah, ataupun kita pergi bermusafir di waktu malam, kerana Nabi sebut fa innal arda tutwa lakum bilail. Kerana bumi ni Allah Ta'ala akan lipatkan jika kamu bermusafir di waktu malam, ya, yakni di awal malam kita bertolak. Jadi saya rasa sekadar itu yang dapat kita kongsikan. Selamat bercuti, selamat pergi melancong. Moga-moga pelancongan anda beroleh pahala dan menjadi satu ibadat kepada anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.